Universiti Kebangsaan Malaysia dan sekarang sedang melanjutkan pelajaran di pengajian Talaqi Mazhab Syafi'i dan Aqiqah Asy-Syairah di Tarim Hadramaut. Bukan sedang, maknanya telah pun melanjutkan pelajaran di Hadramaut, Yaman, sedang menyiapkan master kedua Ekonomi Islam di Wash Universiti Amman Jordan. Dan sekarang Al-Fadhil Ustaz bertugas sebagai mudir Sekolah Menengah Agama Tarbiyatul Ajyal Padarmis Perak. Jadi untuk tidak membuang masa, dengan segala hormatnya saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syakir bin Hussein untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Berkisar kepada Ramadan ataupun Mengejar Ramadan. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin wa hamdan salihin. Hamdan zakirin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdadihi al-azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya terima kasih banyak kepada Al-Fadhil, Kekanda Pengurusi Majlis, yang saya hormati lagi saya sayangi, Sahibul Fadilah Al-Fadhil Ayahanda Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa surau, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita mengambil kesempatan di malam ini untuk sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar syukur. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan keizinan kepada kita semua untuk kita semua meneruskan kehidupan kita sehinggalah ke saat dan ketika ini. Mudah-mudahan sakibaki kehidupan yang masih ada kepada kita ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, supaya di hari akhirat nanti kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan golongan-golongan yang akan memiliki keuntungan hakiki.
Dan kita mengharapkan mudah-mudahan kita diselamatkan daripada digolongkan bersama dengan golongan-golongan yang akan menyesal di atas kerugian yang sangat besar di hari akhirat. Dan kita mengharapkan pada malam ini majlis kita ini juga mampu menggamit kerahmatan, keredaan daripada Allah. Dan kita mengharapkan perhimpunan kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah di hari akhirat nanti, untuk membuktikan betapa bersungguhnya kita mendambakan kecintaan kerahmatan Allah sepanjang hidup di dunia. Hadirin yang saya kasihi, tajuk yang diberikan kepada saya ni pada malam ini ialah mengejar Ramadan. Jujurnya hadirin sekalian, baru tahu saat tadi tajuk ni. Tapi tak apalah, sebab Ramadan ni banyak kali dah kita jumpa kan. Umur saya sekarang sweet 37, 37 tahun. Tuan-tuan mungkin ada yang ramai muda pada saya lagi kan. Maknanya kita dah mengenali dengan sangat baik dengan bulan Ramadan ni. Paling kurang perkataan Ramadan itu terlalu sinonim dengan kita umat Islam ni. Siapa pun bila diminta untuk membicarakan tentang Ramadan, insya-Allah mampu. Cuma cara olahannya lah berbeza. Berkait dengan bulan Ramadan ni hadirin sekalian, kalau kita kira daripada hari ni dengan bulan Ramadan tahun ni tak salah saya 13 hari bulan 4 kalender Masihi kan. Di hari ni kita bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Maknanya kita ada hadirin sekalian kurang daripada 3 bulan dah. 2 bulan lebih lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi malam ni kita nak membicarakan satu tajuk mengejar Ramadan. Di sini kita boleh buat tanda tanya. Kalau tajuk kita ni mengejar Ramadan, satunya nak kejar apa? Dia akan mai. Dia akan datang. Bila dia akan mai? 13 hari bulan 4 ni. Tapi kenapa kita pilih tajuk mengejar Ramadan? Nak menunjukkan hadirin sekalian, walaupun dia tetap akan datang, walaupun kita tetap insya-Allah Allah izin dia akan kita bertemu dengan dia, tetapi kita menzahirkan tarhibur Ramadan. Betapa bersungguhnya kita hadirin sekalian buat persiapan untuk bertemu dengan dia. Jumpa tak jumpa ni, tahun ni tuan-tuan, itu kerjanya Allah. Kerjanya kita zahirkan kesungguhan untuk bersungguh-sungguh kita ni bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi hadirin sekalian, nak menjiwai Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sudah tentu hadirin sekalian kita mesti mengenali dia dengan sebaik-baiknya. Boleh jadi hadirin sekalian kita biar Ramadan itu datang bertemu dengan kita, dan kita biarkan dia pergi meninggalkan kita tanpa kita bersungguh mengambil iktibar daripadanya. Boleh jadi punca sebabnya kerana kita tidak mengenali dia dengan sebaik-baiknya. Insya-Allah saya yakin hadirin sekalian, kalau kita betul-betul kenal Ramadan ni, bukan kita akan menjadi manusia hamba Allah umat Nabi yang akan menanti ketibaannya saja, tapi tajuk kita akan buru dia. Kerana apa? Kerana kita takut kita terlepas manfaat yang besar yang Allah Ta'ala sajikan, hidangkan untuk kita di bulan Ramadan. Cuma saya hadirin sekalian nak bawa kita hadirin sekalian mengenali bulan Ramadan ini menurut beberapa pandangan para ulama. Ada satu kitab yang masyhur yang seorang ulama ni hadirin sekalian menceritakan tentang kelebihan, falsafah, kebaikan bulan Ramadan. Iaitulah satu kitab yang bernama Ramadan fi Durusi wal Ibar, yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Imam Abdullah Asy-Syarqiti rahimahullahu ta'ala.
Ulama ni hadirin sekalian, dia berasal daripada bumi Hijaz. Di atas ketegasan dia dengan ilmunya hadirin sekalian, maka dia sampai ke tahap pernah diusir daripada bumi Hijaz. Walaupun diusir daripada bumi Hijaz, tapi dia seorang yang sangat alim. Dia merantau hadirin sekalian, ke mana sahaja dia pergi, dia singgah hadirin sekalian, maka di sana hadirin sekalian lahir ulama-ulama yang lain yang mengambil keberkatan daripada ilmunya, sehinggalah Allah mentakdirkan dia meninggal dunia di bumi Mesir. Imam Abdullah Asy-Syarqiti ni dia buat satu kitab namanya Ramadan fi Durusi wal Ibad, yang boleh kita tuan-tuan kongsi pada malam ni untuk mengenali kelebihan Ramadan ni, antaranya melalui singkapan ulama ni dalam kitab tersebut. Imam Abdullah Asy-Syarqiti dia sebut apa hadirin sekalian, Ramadan ni adalah satu bulan yang Allah Ta'ala berikan secara khusus untuk umat Nabi SAW kita. Hebatnya bulan Ramadan ini pula, dia adalah satu-satunya bulan yang Allah Ta'ala menyebut akan namanya di dalam Al-Quranul Karim. Maksudnya apa? Ada 12 bulan dalam satu tahun, tapi tak ada satu bulan pun yang Allah sebut nama bulan tersebut dalam Al-Quran secara khusus berbanding bulan bernama Ramadan ni. Allah sebut Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu unzila fihil Quran, kami pilih untuk diturunkan Al-Quran di dalamnya. Allah sebut perkataan bulan Ramadan ni. Walaupun ada ayat Allah dalam Al-Quran yang Allah cerita tentang bulan, tapi tak sebut nama secara khusus. Allah sebut tentang bulan haram, Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Walaupun bulan haram ini ialah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, tapi Allah tak sebut namanya secara khusus dalam Quran. Yang hanya Allah sebut Ramadannya. Nak menunjukkan Allah Ta'ala sendiri, kata para ulama, nak bagi tahu kepada kita melalui kalam Allah besarnya, mulianya bulan Ramadan ni. Kenapa dia hebat? Kenapa dia mulia? Kenapa dia besar? Kerana manfaat yang boleh kita dapati di dalamnya terlalu banyak. Dan bulan Ramadan, kata Imam Abdullah Asy-Syarqiti, Allah bagi secara khusus untuk kita umat Nabi, untuk membalas kepada kita di atas apa yang Allah Ta'ala tak berikan kepada kita, seperti yang Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu sebelum umat Nabi SAW. Apa dia? Umat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang lain, Allah bagi satu kelebihan kepada mereka ini, memiliki usia umur yang panjang. Dalam riwayat menyebut hadirin sekalian, Nabi Syif, anak kepada Nabi Adam alaihi salam, permulaan pembinaan Kaabah atas muka bumi ini antaranya ialah Nabi Syif dan Nabi Adam lah. Dan Nabi Syif ini pula adalah Nabi yang memiliki suhuf yang paling banyak daripada Allah. Suhuf ni wahyu Allah Ta'ala berbentuk suhuf. Nabi Ulul Azmi termasuk Nabi kita Muhammad SAW, Allah wahyukan kitab samawi berbentuk mushaf. Tapi ada Nabi-Nabi yang Allah bagi wahyu berbentuk suhuf. Beza suhuf dengan mushaf ni banyak 30 juzuk macam Quran. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur bentuknya mushaf. Tapi ada wahyu Allah kepada Nabi-Nabi yang lain berbentuk suhuf. Suhuf ni macam artikel-artikel pendek ya. Antara Nabi yang paling banyak memiliki suhuf ialah Nabi Syif, 53 suhuf. Riwayat menyebut usia dia berapa lama hidup di atas muka bumi. Usianya 1033 tahun. Lama hidup atas muka bumi. Umat-umat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam, Allah bagi kelebihan hidup lama atas muka bumi.
Bila boleh hidup lama atas muka bumi ni, makna atas kiraan umur, atas kiraan masa, maka berpeluanglah mereka untuk beramal ibadah kepada Allah lebih lama, lebih banyak berbanding kita yang usia pendek ni. Nabi sebut pula umur umat-umatku baina sitin ila sab'in. Umur dari kalangan umat-umatku, kata Nabi, Allah beri antara 60 ke 70 tahun je. Mereka 1000 tahun, 999 tahun, 990 tahun. Kita Allah bagi umur, kata Nabi, 60 ke 70 ya. Kalau ada yang lebih pada tu, kira sudden death lah, masa tambahan lah tu. Kata Nabi, lingkungan umur umat-umatku ni 60-70 ya. Kalau nak lawan mereka daripada sudut jarak masa, kelebihan masa yang panjang, usia yang panjang, mana mampu nak lawan mereka? Kita 60-70 tahun, mereka 1000 tahun lebih. Walaupun mereka memiliki usia yang panjang, kata ulama, tetapi apa gunanya usia yang panjang kalau tak diisinya dengan ibadah yang berkualiti kepada Allah? Lebih baik, kata ulama, memiliki usia yang pendek tetapi benar-benar dapat manfaat yang sangat besar melalui amal ibadah yang boleh kita buat. Allah hadiahkan kepada kita satu bulan yang namanya Ramadan. Dalam Ramadan ini pula Allah janjikan ada satu malam yang namanya malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, yang bila kita beramal ibadah di dalamnya pada waktu tersebut, maka kelebihan yang kita akan dapat ini, kata Allah, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita kira 1000 bulan ni bersamaan dengan berapa tahun, maka jumlahnya ialah 82 tahun. Kalaulah malam Lailatul Qadar tu, malam Al-Qadar tu, kita baca satu huruf di Al-Quran, Nun, ya. Malah hanya nak baca, tak kenal huruf lain, kenal nunnya dalam Quran. Dia cari-cari, ada huruf muqatta'ah ni, Nun, dia baca yang tu je. Walaupun dia hanya baca nun je, satu huruf je dalam Quran, kena waktu tu malam Al-Qadar. Seolah-olah seperti mana dia membaca satu huruf dalam Al-Quran selama 82 tahun, tak berhenti-henti. Siang malam pagi petang, 24 jam 82 tahun, nun. Ada pahala tak? Pahala lah. Kata Nabi, bila kita baca alif lam mim, siapa yang membaca alif lam mim, tidak aku katakan ianya satu huruf, kata Nabi, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan tiap-tiap satu huruf itu diberikan ganjaran 10 hasanat kebaikan. Makna bila kita baca Al-Quran alif lam mim, berapa kita dapat? 30 kebaikan. Hadis ni, hadis kalian, bila kita nak faham dapat ganjaran 30 bila baca alif lam mim je. Angka 30 ni ialah pada luar bulan Ramadan. Tapi bila masuk bulan Ramadan, hadis ini telah diturunkan, kemudian diangkat satu hadis Nabi yang lain, bi'ashri amsalihah. Angka ganjaran yang kita akan dapat di bulan Ramadan, walaupun dengan amalan yang paling ringan, tapi ganjaran yang kita akan dapat paling kurang bi'ashri amsalihah, dengan digandakan gandaan 10 kali ganda. Makna paling ringan, paling mudah, paling kecil amal ibadah kita buat di bulan Ramadan. Apa contoh amal ibadah paling ringan ni? Saya keluar nampak plastik sampah, kita angkat, tu ringan ke? Tu kira ada ringan lagi. Apa amalan yang lebih ringan daripada tu? Kan Nabi ada sebut dalam hadis, antaranya kata Nabi, niyatul mar'i khairun min amalihi. Ada kalanya niat seseorang itu untuk buat baik lebih baik daripada amalan. Kerana bila niat nak buat baik itu pun Allah Ta'ala suruh malaikat catat pahala dah. Kalau
Kalau kita niat nak buat baik luar bulan Ramadan, Allah Ta'ala suruh malaikat catat 1. Tapi bulan Ramadan tak ada angka 1, tak ada angka 2 sampai angka 9. Kerana paling kurang kita akan dapat dengan amalan yang paling rendah bi'asyri amsaliyah, gandaan 10. Paling kurang maknanya apa? Boleh jadi kalaulah kita baca hari itu dengan bacaan yang ikhlas, dengan bersungguh jaga adab tertib, dengan bersungguh yakin nak dapat ganjaran di hari akhirat nanti, boleh jadi Allah Ta'ala akan bagi 100 kali ganda, boleh jadi 1000 kali ganda. Kerana paling kurang 10. Walaupun kita tak dapat hidup usia yang panjang macam umat Nabi Rasul yang lain, tapi Allah bagi bulan Ramadan. Allah bagi bulan Ramadan. Kena pula malam Al-Qadar tu, ya Allah, banyaknya. Kalau kira pun terbakar apa kalkulator ni. Baca pula dalam solat, kan ada hadis. Kalau alif lam mim tu dapat 30 kebaikan luar semayang. Tapi kalau dibaca Al-Quran itu dalam solat, diganda 10. Baca pula di bulan Ramadan, ganda lagi 10. Kena pula malam tu malam Al-Qadar, khairun min alfi syahr. Oh, tak larat nak kira. Ni baru angka, tuan-tuan. Kalau kita kenal bulan Ramadan itu daripada sudut banyaknya pahala yang boleh kita dapat, banyaknya ganjaran yang boleh kita dapat melalui amal ibadah, insya-Allah kita akan berlumba-lumba untuk jadikan bulan Ramadan ini sebagai satu bulan yang kita paling kurang ada niat untuk memberatkan timbangan mizan kita di hari akhirat nanti. Tuan-tuan cuba bayang, mizan Allah Ta'ala ni dalam hadis Nabi SAW akan diambil amal baik dan buruk kita, diletakkan di atas wazna mizan Allah ni, neraca timbangan ni. Amal baik kita diletak di atas piring timbangan belah kanan, amal buruk maksiat dosa kita ni diletak di atas piring timbangan belah kiri. Amal baik dengan buruk ni habis sekalian. Saya sendirilah, kalau hari ni mati saya rasa banyak lagi yang tak berapa baik, berat lagi timbangan yang tak baik. Kau tuan-tuan yakinlah timbangan tuan-tuan ni banyak berat yang baik. Duk kita fikir ni, kalaulah tak ada bulan Ramadan, bagaimana keadaan timbangan kita ni? Sebelah bulan ni tuan-tuan, takut banyak kita kumpul dosa daripada pahala. Mari bulan Ramadan paling kurang kita berniat selamat, kita selamatkan timbangan kita pun jadilah. Kalau berat timbangan belah kiri, maknanya dosa lagi berat, maksiat lagi berat, kita akan ambil buku amalan dengan tangan kiri, Ashabus Shimal. Ashabus Shimal ni pula Nabi cerita, bila dipanggil nama mereka untuk ambil buku amalan Ashabus Shimal ni, kenapa Ashabus Shimal? Kerana dosa lagi berat. Dia akan pergi ambil dalam keadaan menangis, tak rela nak ambil, tapi nama dia kena berjalan juga. Suar tangan dalam keadaan mata menangis, suar tangan dalam keadaan mulut duk mengumur, ya Allah kami menyesal, ya Allah di dunia menyesal habis. Tapi terpaksa ambil juga. Bila dah ambil, duduk dengan kelompok belah kiri, duduk sama kelompok belah kiri, semua duk pakai kata ya Allah kami menyesal, ya Allah menyesal, ya Allah. Berjalan pula bersama dengan kelompok belah kiri ni. Berjalan ke mana? Nun, tuju ke pintu neraka. Kalau ambil buku amalan dengan tangan kanan, Ashabul Yamin. Pasal apa? Amalan lagi berat. Amal kebaikan itu lebih berat. Bila lagi kita nak manfaatkan untuk manfaat timbangan peribadi kita di hari akhirat ni, kalau bukan bulan Ramadan. Kalau kita tak rajin habis sekalian untuk dapatkan manfaat kelebihan ni di bulan Ramadan, rasa kita bila lagi? Kalau bulan Ramadan kita tak mau melebihkan baca Al-Quran, rasa kita tuan-tuan bila lagi? Kalau bulan Ramadan kita tak mau manfaatkan untuk perbanyakkan solat sunat malam, rasa kita tuan-tuan bulan bila lagi? Sedangkan memang kata Imam Abdullah Asy-Syarqiti dalam Ramadan fi durusi wal ibad, memang bulan Ramadan itu Allah bagi seolah-olah betul-betul nak bantu kita. Betapa baiknya Allah pada kita ni.
Walaupun banyak dosa yang kita buat, banyak lara yang kita pilih dalam hidup, tapi Allah nak selamatkan lagi kita bagi Ramadan ni. Bukan kata bulan Ramadan ni kita boleh kumpul koleksi amal ibadah, pahala banyak-banyak je. Bahkan Ramadan ini juga ada satu bulan yang kata Imam Abdullah ini, Allah nak menyucikan diri kita, terutamanya rohani kita dengan kesucian yang sebaik-baik sucian. Seolah-olah masuk je dalam bulan Ramadan ni, kalau betul kita manfaatkan dia, kita dibersihkan, disucikan luar dalam kita ni, sampai seolah-olah keluar tu bersih habis dah kita. Ibaratnya kalau manfaatkan bulan Ramadan tu, habis-habis kita manfaatkan sebulan Ramadan, seolah-olah kita boleh kata, ya Allah, aku dah sedia dah, hang boleh ambil aku bila-bila wahai Allah. Ibaratnya. Apa dalil dia? Dalil dia ayat yang selalu kita dengar dibaca bulan Ramadan ni. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu puasa, iaitu puasa bulan Ramadan untuk kita umat Nabi. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti mana aku pernah fardukan kepada umat-umat terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang bertakwa. Satu. Yang kedua, ayat ayyaman ma'dudat. Selepas ayat tadi, ayat sambungan dia, Allah sebut apa? Ayyaman ma'dudat. Apa makna ayyaman ma'dudat? Makna ayyaman itu ialah hari-hari ma'dudat yang telah ditetapkan bilangannya. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditetapkan bilangannya, merujuk kepada hari-hari apa ni? Hari yang Allah Ta'ala tetapkan wajib kita puasa ialah selama 30 hari. Adakah angka 30 hari kita diwajibkan puasa itu ialah angka yang saja-saja? Tak. Kan banyak lagi angka. Ada angka 20, ada angka 40, ada angka 100. Tapi kenapa Allah tetapkan angka 30 tu? Allah tetapkan 30 itu kerana Allah Ta'ala adalah Tuhan yang lebih mengetahui tentang diri manusia, hamba Allah yang Allah cipta ni. Bukankah setiap diri kita manusia ini, kata ulama, ada dua unsur. Satu unsur jasadi, satu lagi unsur rohani. Unsur jasadi ni, jasad luaran ini, dia lebih berkehendak mengikuti kehendak jasad. Kehendak keinginan jasad ini lebih kepada nafsu. Unsur yang kedua pada setiap diri kita manusia ni ada namanya ialah rohani. Rohani ni dia berkehendak kepada apa? Iman. Rohani dalaman ni makanan dia iman. Perkara-perkara yang bila kita buat menguatkan iman, itulah unsur-unsur menjamu makan kepada rohani, menguatkan rohaniah kita. Tapi sifat nafsu jasad ni, dia suka kepada seronok, dia suka kepada hiburan. Kalau nak makan, dia akan suka pilih makanan yang lazat, enak. Itu ikut yang mana? Ikut nafsu. Memang sifat nafsu ni dia menghidangkan, menjamu, jaga jasad. Tapi sifat iman tu dia hidang, dia jaga rohani. Jasadi dengan rohani ni kena seimbang. Baru kita akan jadi manusia hamba Allah yang baik, taat. Nak beribadah rasa ringan, tak berat. Kenapa? Rohani jasadi kita seimbang. Lagi baik lagi, kekuatan kita tu lebih kepada rohani berbanding jasadi. Jasad bukan menggambarkan kekuatan di sisi syarak, di sisi Islam, di sisi Allah. Tapi kekuatan hamba Allah itu dilihat pada kekuatan rohaniahnya. Orang yang usia dia 90 tahun, kita tengok pada zahir lemah dia ni berbanding dengan remaja usia dia 18 tahun. Dia 90 tahun, nampak pegang pen pun mengeletak dah.
Pegang cawan lagi lah, tumpah banyak daripada yang masuk mulut. Mengeletak usia 90 tahun. Tapi bila mari waktu 1/3 akhir malam, dia boleh mangkit 3:40 pagi, dia boleh lawan tidur dia boleh lawan nafsu dia untuk sejuk-sejuk tu ambil wudu, dia boleh solat pada waktu malam. Jasad dia lemah, tapi roh dia kuat. Jadi di sisi syarak, di sisi Islam, di sisi Allah, dia kuat berbanding dengan 18, 17 tahun. Bukan kata 1/3 akhir malam qiyamul lail, subuh pun dia tak bangkit. Kalau lawan tumbuk, confirm dia menang. Adakah confirm menang tumbuk tu kuat di sisi Allah? Tak. Kekuatan yang dipandang oleh Allah, dipandang oleh syarak, ialah kekuatan dalaman. Nak selamat dunia akhirat kita ni, rohani tu kena kuat. Nak selamat menghadap Allah, rohani tu kena kuat. Yang tetapkan begini Allah. Kan ada ayat Allah. Ayat ini Nabi sebut dalam satu hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kita pernah dengar ayat Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah. Pernah ingat kan? Ayat ni maksud dia apa? Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang sejahtera. Seruan Allah ni kepada apa? Jasadkah ataupun rohani tadi ni? Dalaman tadi. Apa sifat rohani yang baik yang diseru oleh Allah? Wahai jiwa yang tenang ni. Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi SAW, waktu Nabi nak cerita perbandingan sakaratul maut di antara orang yang beriman dan juga orang yang tidak beriman. Orang yang beriman di saat dia sakaratul maut. Apa makna sakarat? Imam Qurtubi kata sakarat itu maksudnya dua. Yang pertama, makna sakarat itu kemabukan yang sangat kemuncak. Yang kedua, kata Imam Qurtubi, makna sakarat itu keperitan panas yang terlalu dahsyat. Siapapun kita hamba Allah berdepan dengan keadaan sakaratul maut, maka kita seolah-olah merasakan kemabukan dan kepanasan yang terlalu dahsyat. Tapi berbeza saat sakaratul maut orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman, kata Nabi, waktu dia berhadapan dengan sakaratul maut, maka Allah menghantar 3 malaikat. Pertama, Malikul Maut yang tugasnya cabut roh. Yang kedua lagi ialah malaikat rahmat. Malaikat maut dia akan duduk di sebelah ubun-ubun, standby nak cabut nyawa. Malaikat rahmat akan duduk satu belah kanan, satu lagi sisi kiri. Bagi hamba Allah yang beriman, jiwa yang tenang, rohani dia sihat, iman dia kuat, sebelum malaikat maut cabut roh ni, kata Nabi, terlebih dahulu tiga malaikat ni seru dia dengan seruan Allah pada ayat Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Kan keadaan sakarat ni dahsyat. Tapi orang yang beriman, kedahsyatan sakarat itu diredakan dengan didatangi 3 malaikat tadi meredakannya. Jangan takut, jangan gentar. Ingat seruan Allah bagi orang yang beriman. Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah. Wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, jiwa yang beriman, jiwa yang kuat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu bersama dengan keredaannya. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu dalam kelompok hamba-hambanya. Wadkhuli jannati. Dan kamu akan dimasukkan ke dalam syurgaku, kata Allah. Tuan-tuan cuba bayang kedahsyatan, ketegangan, ketakutan saat sakarat itu. Bila dengar seruan tadi ni, kita akan jadi lega. Ni jiwa nak menunjukkan orang yang beriman, orang yang hebat bila rohani dia hebat. Siapa tetap begini? Allah. Takut dalam kesibukan kita menghabiskan usia hidup di dunia ni, takut kita lebih mengutamakan tuntutan jasadi nafsu berbanding rohani iman.
Kalau tersilap dalam soal hidup kita ni, kita utamakan jasad, nafsu, takut kita rasa kita okey, tapi saat menghadap Allah baru kita tahu, ya Allah, kami tersalah langkah. Kita tak peduli tuntutan iman, tuntutan rohani. Rupanya Allah bagi bulan Ramadan ni untuk betul-betul menyucikan rohani kita ni. Tu sebab angkanya 30. Allah tetap memang 30. Allah tahu 30 hari, mesti 30 hari. Pandai-pandai Ustaz sebut macam ni. Dah ada dalil dia. Kan Allah rakam kisah Nabi Musa alaihi salam. Di saat Allah Ta'ala jemput Nabi Musa alaihi salam, perintahkan kepada dia untuk panjat bukit Tur Saina. Allah arahkan, wahai Musa, naik bukit Tur Saina ni. Untuk apa? Kerana Allah Ta'ala nak beri wahyu kepada dia dan nak tabalkan kerasulan kepada dia dan nak bagi kitab Taurat kepada dia. Cara macam mana? Wa kallamallahu Musa takliman. Dengan cara bertutur secara langsung dengan Allah. Allah panggil Nabi Musa menghadap dia, tapi Allah tetap tempat dia naik bukit Tur Saina. Bukit Tur Saina ni hadis kalian, saiz ketinggian dia, kebesaran dia 3 kali ganda daripada Jabal Nur. Kita naik Jabal Nur tu tuan-tuan, waktu pergi umrah tu rasa nak tercabut tempurung lutut dah. Bukit Tur Saina ni dia punya saiz besar dia tuan-tuan, beza dia 3 kali ganda. Sifat naik bukit Tur Saina nak sampai ke muncul tempat Nabi Musa beruzlah ni, hadis kalian, naik bukit ni kemudian turun pula hampir separuh bukit. Naik bukit pertama, kemudian turun separuh bukit, jalan datar sikit, baru naik pula. Naik bukit kedua ni 1 kali ganda bukit pertama ni, baru sampai tempat beruzlahnya Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah ni. Panjat bukit tu susah dah. Kemudian naik bukit kedua, sampai kat situ Allah perintah apa? Allah rakamkan perkara ni dalam Al-Quran. Wa wa'adna Musa salasina laylah. Apa kata Allah? Kami telah berjanji kepada Musa untuk kami beri kepada dia wahyu, tabalkan kerasulan kepada dia, naik bukit Tur Saina, dan kami tetapkan dia mesti bermunajat selama salasina laylah, 30 siang dan malam. Laylah ni memang kata ulama, kalau kita tengok bahasa Arab malam, tapi ulama tafsir sebut maksud laylah ni siang dan malam. Allah perintahkan Nabi Musa sebelum bercakap bertutur dengan Allah secara langsung, sebelum dia nak menghadap Allah, nak dapat wahyu daripada Allah, Allah Ta'ala tetapkan 30 hari 30 malam kamu mesti melalui proses menyucikan jiwa kamu. Berapa hari? 30 hari. Ramadan berapa hari? 30 hari. Siapa yang tetap 30 hari sebelum menghadap Allah ni? Allah sendiri. 30 hari. Ulama tafsir sebut, di siang hari Allah wajibkan kepada Nabi Musa berpuasa. Di malam hari beruzlah dia solat masna 2 rakaat munajat beruzlah dia selama 30 hari 30 malam. Mari hari yang ke-30 Nabi Musa alaihi salam melakukan satu kesalahan. Dia buat satu kesalahan sehingga Allah Ta'ala tak terima proses penyucian selama 30 hari tadi ni. Maka Allah Ta'ala sebut ayat sambungan dia, wa atmamnaha bi'ashrin, dan kami tambah. Wa atmam, perkataan tamam, makna tamamnya apa? Sempurna. Disebabkan Nabi Musa uzlah dah 30 hari siang malam ni, siang puasa, malam munajat, ibadat, solat sunat. Mai hari ke-30 sebelum nak bercakap dengan Allah, sebelum nak menghadap Allah ni, maka dia buat satu kesalahan sehingga Allah tambah lagi selama 10 hari lagi.
Sebab buat satu kesalahan asalnya 30. Tapi buat satu kesalahan, wa atmamnaha bi'ashrin, kami tambah untuk melengkapkan balik, menyempurnakan balik penyucian tadi ni. Tambah 10 hari lagi, puasa 10 hari lagi di siang hari, munajat pada malam hari. Apa kesalahan Nabi Musa ni besar sangat ke? Besar sangat ke? Dalam tafsir sebut, tuan-tuan tahu apa kesalahannya? Gosok gigi. Gosok gigi. Hai, tuan-tuan tanya pakai ubat gigi apa? Siwak. Siwak tahu kan? Bersugi. Besar ke kesalahan bersugi ni? Kalau fiqh puasa kita ni batal ke puasa? Tak batal. Kesilapan dia sebab dia bersugi je. Hari yang ke-30. Biasalah sifat manusia kan. 30 hari dia puasa. Bukan 30 hari kita start puasa, tuan-tuan. Mari tengah hari kita rasa tak selesa dah mulut. Tapi tak selesa tu datang daripada desakan apa? Hati kita nafsu, tak selesa. Mari hari ke-30 Nabi Musa siwak. Sebab desakan hati dia, nafsu dia tak selesa dengan bau mulut dia 30 hari puasa. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi apa? La khulufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Kata Nabi, bauan mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih baik, lebih disukai di sisi Allah, min rihil misk, daripada bau wangian kasturi. Allah bagi tahu Allah lebih suka bau mulut orang berpuasa daripada bauan wangian kasturi. Nabi Musa ni bukan buat kesilapan pada sudut siwak tu saja, tapi kerana apa? Dia mengutamakan kehendak nafsu dia berbanding kehendak Allah. Sikit je Allah tambah 10 hari. Wa atmamnaha bi'ashrin, tambah lagi 10 hari. Kalau banding kita, tuan-tuan, Allahu Akbar, Allah tetap 30 hari ya. Kesalahan kita lagi teruk bulan puasa. Tengah puasa kita tengok gusti. Ada tak? Ada. Puasa siang, malam tengok gusti. Gusti yang lawan perempuan pula, yang tengok laki pula. Banding dengan silap Nabi Musa ni bersugi je. Dan bila dia rasa tak selesa itu datangnya daripada nafsu dia. Dia utamakan kehendak nafsu dia berbanding kehendak suruhan Allah tadi ni. Dia dianggap melakukan salah, maka Allah tambah 10 hari lagi. Tapi kenapa angka dia 30 ni? Kata ulama, memang Allah tetapkan 30 ni untuk apa? Kita melalui proses penyucian ni. Maknanya 10 tak cukup lagi. Tuan-tuan bayangkan, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Tolak 1 bulan namanya Ramadan, ada 11 bulan. Kalau 11 bulan ni kita lebih menghidangkan kehendak nafsu jasad berbanding rohani, Allah bagi 1 bulan ni je untuk cover balik, bersihkan balik. Tu bunyi masuk waktu. Tuan-tuan lajak ke, azan ke, ataupun berhenti terus on the dot? Azan dulu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مقام محمودا الذي وعدته sambung sikit lagi ha? Baik. Jadi memang bulan Ramadan ni hadirin sekalian Allah nak membersihkan kita. Jadi kita mesti kenal bulan Ramadan ni adalah bulan yang akan membantu kita sebagai hamba Allah untuk sebenar-benar bersih di hadapan Allah. Allah tetapkan 30 hari. Makna manfaat 30 hari ni sungguh-sungguh. Seolah-olah ibarat hadirin sekalian, memang 30 hari ni kita betul-betul bersih, suci dah. Syarat dia manfaat sungguh-sungguh. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa, kata Nabi, di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Iman ni maknanya yakin, percaya. Kena jalani 30 hari waktu kita puasa ni dengan penuh yakin. Antara keyakinan selain daripada dapat ganjaran besar, yakin 30 hari kita puasa itu ialah proses untuk menyucikan diri kita di hadapan Allah. Memang nak menghadap Allah ni kena bersih, kena suci. Kalau ambil iktibar peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj pun ulama bahas Nabi SAW ni bersih dia. Tapi bila Nabi dijemput untuk menghadap Allah dalam peristiwa Al-Mi'raj, maka Allah arahkan malaikat untuk tasaqqama baina hadhihi ila hadhihi. Nabi sebut hadis sahih. Terlebih dahulu Allah perintahkan malaikat untuk fasaqqama baina hadhihi, dibelah dadaku ni daripada sini ila hadhihi, sehingga ke sini. Guru kami pernah tunjuk di mana? Bawah halqum. Bawah halqum ada lekuk tulang ni kan. Guru sebut. Sebab hadis tu Nabi sebut perkataan fasaqqama, telah dibelah baina hadhihi, antara dari sini. Tuan-tuan rasa ada tulang ni lekuk tengah tu. Syekh guru hadis kami dia tunjuk ila hadhihi, Nabi tunjuk sampai atas pusat. Maknanya operation tu besar lah kan. Bahasa kita ni pembedahan yang besar, daripada sini sampai atas pusat. Fastukhrijat qalbi, kemudian dikeluarkan hatiku.
Didatangkan kepadaku satu bijana yang dibuat daripada emas. Syarat dalam dia dibasuh terlebih dahulu dengan air yang paling bersih, yang paling suci atas muka bumi, daripada bi'ru Zamzam, daripada telaga Zamzam. Suci. Dimasukkan iman, dimasukkan yakin, dimasukkan ihsan, dimasukkan ilmu, dimasukkan hikmah. Kemudian barulah ditutup balik dada Nabi. Yang dibelah, dicuci hati itu Nabi SAW. Sedangkan kekasih Allah ini maksum. Dia memang bersih dah. Tetapi ianya, kata para ulama, sesuatu yang dijalani oleh Nabi, tetapi ibrah je untuk kita umat Nabi. Untuk kita faham perjalanan menuju kepada Allah. Al-Mi'raj, Isra' wal Mi'raj ialah perjalanan menuju kepada Allah. Kita semua ni sedang berjalan ni. Hidup ni musafir panjang, last kali destinasi tuju menghadap Allah. Nak menghadap Allah, apa yang mesti kita bekalkan? Sucikan hati kita, sucikan dalaman kita. Ada iman, ada keyakinan, ada ilmu yang betul, ada ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Buat betul-betul semata-mata kerana dia aja. Hati kita bersih. Ni persiapan menghadap Allah. Ramadan ni Allah bagi untuk suci semua kita ni. Persiapan menghadap Allah. Ibarat keluar madrasah Ramadan, bersih dah kita. Ya Allah, aku ready dah. Bila-bila nak ambil lah wahai Allah. Ibarat dia begitu. Tapi kena manfaat 30 hari 30 malam ni. Malamnya pula kita buat apa? Man qama Ramadan. Kan ada dua hadis tu. Man soma, man qama. Man soma, siapa yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan, wahtisaban, dan dia berpuasa itu antaranya kerana nakkan ganjaran yang Allah janjikan di akhirat. Allah janji apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah bagi jaminan Allah akan hapuskan, bersihkan diri dia daripada dosa-dosa yang lalu. Malam hari pula, man qama Ramadan, barang siapa yang mangkit di waktu malam Ramadan, dia solat, dia munajat, dia beribadah bulan Ramadan di waktu malam, kerana keyakinan imanan dan kerana nakkan ganjaran Allah, wahtisaban. Allah bagi jaminan lagi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah hapuskan, Allah bersihkan, Allah sucikan daripada dosa-dosa kita yang lalu. Tak bersih lagi ke tuan-tuan? Siang hari puasa, Allah bagi jaminan suci daripada dosa. Malam pula kita solat, kita baca Quran, kita munajat, bersih lagi dosa. Memang bulan Ramadan ni Allah tetapkan 30 hari untuk kita dapat kebersihan yang sebenar-benarnya. Untuk menghadap Allah. Syarat, manfaat 30 hari ni. Boleh faham ni lah? Yang terakhir. SOP kan? Terakhir. Kita ambil falsafah puasa sikit boleh nah? Apa tu puasa? Mudah kita faham. Menahan diri daripada makan dan minum dan melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai tenggelam fajar. Itu daripada sudut maksud definisi Ramadan bahasa kita. Falsafahnya apa? Imam Abdullah Asy-Syarqiti ni dia pernah sebut apa itu puasa. Kenapa Allah nak bersihkan kita, nak bagi kita betul-betul jadi hamba yang akan Allah bagi masuk dalam syurga Allah ni, mesti dengan melalui puasa ni. Kerana puasa itu sendiri, kata Imam Abdullah Asy-Syarqiti, dia mendisiplinkan kita, mendidik kita menjadi seorang hamba yang memiliki sifat penghambaan diri yang paling tinggi seorang hamba kepada Allah. Sifat penghambaan diri yang paling tinggi seorang hamba kepada Allah ni apa dia? Rupanya falsafahnya ada waktu kita puasa. Puasa ni, kata Imam Abdullah Asy-Syarqiti, Allah haramkan kita makan, Allah haramkan kita minum, Allah haramkan kita bersama dengan isteri di siang hari. Ambil bab makan dan minum ni. Apa makan, apa minum? Ulama sebut makan dan minum itu ialah kehendak bagi setiap makhluk yang hidup di dunia.
Mana ada makhluk yang bernama manusia, hidup dia tak peduli langsung, tak berhajat langsung, tak berkehendak langsung pada makan. Tak ada. Allah cipta makhluk bernama manusia ni, jasad hidup kita ni, manusiawi kita ni berhajat, berkehendak pada makan dan minum. Tu Allah tetap sunnah dia. Dah Allah Ta'ala tetapkan betapa kita ni, manusia ni berhajat pada makan, berkehendak pada makan minum. Tiba-tiba bila Allah perintah puasa, Allah pula mengharamkan makan dan minum di siang hari. Allah yang jadikan jasad kita ni terlalu berhajat pada makan dan minum. Bahkan makan dan minum ni berkaitan besar dengan jasad kita ni. Kalau kita makan makanan berkhasiat, kita akan nampak kesan dia pada jasad kita. Makan benda tak elok, kita akan nampak mudarat dia pada jasad kita. Allah tetapkan gitu. Betapa batang tubuh manusiawi kita ni berkait besar dengan makan dan minum. Kita kalau makan, okey, kita okey. Tapi mai tak makan, lapar, kita rasa lemah, mai berkerut, perut sakit. Mai tak minum pula, dahaga, Allahu Akbar, tak boleh nak buat apa. Allah bagi kita rasa begitu, kenapa? Kata ulama ni. Allah yang tetap jasad kita, manusia ni nak makan, nak minum, berkehendak pada makan minum. Bila Allah berkehendak kita puasa, Allah berkehendak pula tak boleh makan, tak boleh minum. Apa falsafah dia? Kata Imam Abdullah Asy-Syarqiti, rupa-rupanya ibadah puasa itu mendidik kita ni menjadi hamba yang ada satu sifat penghambaan yang tinggi seorang hamba kepada Allah, iaitu ialah sanggup mengorbankan kehendak diri sendiri demi semata-mata mengutamakan kehendaknya Allah. Bila seorang hamba ni dia sanggup berkorban, berjuang untuk mengorbankan kehendak diri dia sendiri semata-mata utamakan kehendak Allah. Walaupun pengorbanan kehendak diri dia ni dia rasa kesan dia macam kita rasa waktu puasa. Mari tengah hari, ya Allah, orang yang ada gastrik sikit pula, dia main berkerut, Allahu Akbar, ludah tak keluar air liur, sakit, Allahu Akbar, perutnya tekak. Waktu puasa ni kita rasa pada badan kita, tapi kita tak makan, kita tak minum. Kenapa? Aku puasa, wahai Allah. Walaupun aku rasa letih pada badan sebab tak makan, tak minum, aku rasa kesan pada tubuh badan aku, tapi aku korban juga. Kenapa? Kerana aku nak bagi tahu kepada kamu, wahai Allah, aku utamakan kehendak kamu berbanding kehendak yang aku rasa pada tubuh badan ni. Ni kehendak tekak waktu ni, wahai Allah. Dia nak berhajat pada minum, tapi kamu tak berkehendak pada minum. Perut aku ni rasa, wahai Allah, dia sedang berhajat, berkehendak pada makan sebab lapar puasa, tapi aku puasa, aku utamakan kehendak kamu lagi, wahai Allah. Kata Imam Abdullah Asy-Syarqiti, bukankah seorang hamba bila dia boleh berkorban, mengorbankan kehendak diri dia sendiri demi utamakan kehendak Allah, dia adalah hamba yang memiliki sifat penghambaan diri yang sebenar-benar tinggi sebagai seorang hamba kepada Allah. Kita mungkin pernah dengar cerita pengorbanan kehebatan para sahabat. Berkorban, berjuang, bermati-matian. Kita tengok, tak apalah, mereka sahabat. Kalau kita muhasabah balik, macam mana mereka boleh berjuang sampai tahap tu? Seorang sahabat Nabi tugaskan dia untuk menjadi admiral, ketua medan perang ni. Pegang bendera Islam, jaga sungguh, musuh cantah tangan kanan, terbang tangan dia dengan bendera Islam ni. Dia biar tangan dia jatuh, kemudian dia sambut pula bendera Islam dengan tangan kiri dia. Julang sebut Allahu Akbar, tak buli tangan jatuh. Mari musuh naik kuda, dicantah lagi, terbang dia punya tangan dan bendera. Dia sambut pula dengan dua-dua kaki dia, tak buli tangan dah kudung dua-dua dah. Julang bendera Islam, nak jaga maruah agama Allah, tak mau jatuh atas muka bumi, tak mau jatuh dipijak oleh golongan musuh. Julang sebut Allahu Akbar, musuh pacu kuda dengan laju, cantah dua-dua kaki dia, terbang dua-dua kaki dia dengan bendera Islam. Dia tak mengalah lagi, dia sambut bendera Islam dengan gigi dia, dia gigit kancing sekuat-kuatnya. Mari musuh cantah terbelah dua badan dia. Bila disusun juzuk-juzuk badan dia, sahabat cuba nak cabut tiang bendera daripada gigi yang dia gigit, tak mampu.
Nabi kata tanam dengan bendera Islam. Dahsyatnya pengorbanan mereka ni. Macam mana mereka boleh sampai tahap tu? Kerana mereka memiliki sifat penghambaan diri yang sangat tinggi seorang hamba di sisi Allah. Apa nama sifat tu? Sanggup mengorbankan kehendak diri sendiri demi semata-mata mengutamakan kehendak Allah. Rupanya tiap-tiap Ramadan kita bagi tahu pada Allah, kami pun boleh, wahai Allah. Jasad kami ada kesan, ada rasa, tapi kami korbankan. Kenapa? Kehendak kamu kami utamakan, wahai Allah. Siapa kata kita tak bagus? Ramadan tu memang mendidik kita untuk jadi hamba yang sebegitu baik. Sebab tu bila mari Ramadan, iza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah. Mari saja bulan Ramadan, kata Nabi, terbuka seluah-luahnya pintu-pintu syurga. Seolah-olah kata ulama, maksud dia apa? Allah buka pintu syurga di bulan Ramadan. Allah Ta'ala nak tengok siapa dari kalangan hamba Allah ni yang betul-betul menempah namanya, daftar namanya untuk jadi penghuni syurga di bulan Ramadan. Buka pintu syurga ni, Allah Ta'ala nak tengok siapa dari kalangan kita ni sungguh-sungguh betul dengan syurga ni. Macam ibarat kita daftar nama kita di bulan Ramadan ni lah. Bahkan ada hadis juga Imam Bukhari juga, iza ja'at Ramadan futihat abwabus sama. Buka semua pintu-pintu langit. Penghuni-penghuni langit menyaksikan hamba-hamba Allah yang rakus beribadah nak cari ganjaran di bulan Ramadan semata-mata kerana Allah. Dan disebut satu persatu nama-nama orang yang beribadah rakus ni di bulan Ramadan oleh penghuni-penghuni langit. Sebab tu mari Ramadan, futihat abwabus sama wa futihat abwabul jannah. Terbuka pintu syurga, terbuka pintu-pintu langit. Allah bagi penghuni-penghuni langit, para malaikat Allah menyaksikan hamba Allah yang sungguh-sungguh manfaatkan di bulan Ramadan ni. Nak dapat nama kita ni disebut penghuni langit bukan senang, tuan-tuan. Nak kena sampai darjat ketua para awliya ni, ketua wali Allah, namanya Uwais Al-Qarni. Kan kita tahu peristiwa Uwais Al-Qarni ni yang menangis para sahabat bila Nabi simpan jubah dia di saat sakit Nabi. Nabi wasiat, cari Uwais Al-Qarni, bagi jubahku ni kepada dia. Menangis para sahabat, kami siang malam pagi petang duduk sisi kamu, wahai Rasulullah. Tiba-tiba kau sebut nama yang kami tak pernah kenal, kau wasiatkan jubah ni kepada dia. Siapa dia ni? Dia adalah orang yang tak masyhur di dunia, tapi terlalu ma'ruf, terlalu masyhur, disebut-sebut oleh penghuni-penghuni alam langit. Apa kehebatan dia? Riwayat menyebut, tuan-tuan, hebatnya dia ni, solehnya seorang manusia ni. Dia berniat nak bawa mak dia pergi haji umrah je. Dia kerja siang malam pagi petang, cukupkan duit dia untuk beli anak lembu yang baru dilahirkan. Anak lembu baru lahir dia beli. Nak buat apa anak lembu? Bukan boleh sembelih, bukan boleh jual. Rupanya tiap-tiap pagi dia angkat anak lembu ni, dia letak atas bahu dia, dia pusing kandang lembu tu. Hari-hari dia buat. Sampai lembu tu dah jadi lembu bapak dah. Boleh buat, tuan-tuan, tapi syarat dia angkat daripada bayi lah. Jangan try buat angkat bapak-bapak, angkat dah mati je. Dia ajak diri dia daripada kecil tu. Sampai dah lembu tu berat, lembu bapak dah diangkat, baru dia jumpa mak dia. Aku bersedia dah bawa mak untuk pergi buat haji umrah. Dia dukung mak dia, letak atas ni. Daripada Yaman berjalan pergi ke Mekah. Dari Yaman. Allahu Akbar. Hebat anak macam ni. Riwayat sebut dia tak pernah sama label suara, nada suara dia dengan suara ibu dia. Kalau mak dia bercakap dengan dia guna nada ni, dia akan pilih nada yang lebih rendah daripada ibu dia. Setara pun dah. Kalau mak dia tegas sikit guna nada ni, dia akan pilih nada rendah sikit. Sampai tahap tu seorang yang soleh barulah boleh nama dia disebut-sebut penghuni langit. Rupanya Allah bagi 30 hari bulan Ramadan ni. Syarat dia imanan wahtisaban. Yakin sungguh dengan Allah. Tunjuk kesungguhan nak ganjaran Allah di hari akhirat. Disebut-sebut penghuni langit. Ya Allah, kita boleh jadi sehebat pengorbanan para sahabat di bulan Ramadan.
Waktu puasa aja kita boleh jadi sehebat wali Allah Uwais Al-Qarni dengan puasanya di bulan Ramadan. Tapi kita tak nampak mungkin falsafah tu. Tuan-tuan, ibarat Ramadan ni betul-betul manfaat. Kita boleh kata, ya Allah, aku steady ready dah, nak ambil lah. Dah daftar dah. Ibarat daftar sungguh kita untuk jadi ahli penghuni syurga ni. Ni nak buka sekolah ni kan. Nanti ada orang mai kata, "Ustaz, nak hantar anak berapa orang?" 4 orang. Banyaknya. Pergi tengok, jumpa kerani. Kerani tengok, nama tak ada daftar ni. Kita saya nak orang masuk anak sekolah, tapi nama tak register. Tak payah register, saya tak mahu daftar, nak masuk. Tak boleh kami akan utamakan yang daftar dulu. Ni bulan Ramadan ni Allah Ta'ala nak tengok kesungguhan kita. Nak daftar tak nama kita untuk menjadi penghuni syurga ni? Tapi kita buat tak tahu ya. Kalau betul kita tuan-tuan nak sungguh syurga ni, Ramadan ni kita fikir tu pun cukup dah. Start maghrib tu tuan-tuan, malam pertama Ramadan tu, start dah pintu syurga tu terbuka. Kalau betul kita sungguh nak syurga, kita akan kata, ya Allah, lah ni pintu syurga hang sedang terbuka, wahai Allah. Ada tak nama aku kat pintu syurga ni? Takut kita sebut tapi sebut syurga. Daftar nama ke syurga Ramadan, nama disebut-sebut penghuni syurga. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita, rahmati kita tuan. InsyaAllah SOP kena jaga juga no? Hadirin sekalian, minta maaf banyak. Hazza wa billahi taufiq. Cukup ke tahap tu? Boleh kot no? Kena ikut Ramadan lah no? Kena kita tutup lah no? Rasa macam esok nak Ramadan lah no? Saya minta maaf banyak-banyak terkasar bahasa. Dan mudah-mudahan Allah pilih kita tuan-tuan tahun ni berpeluang jumpa Ramadan. Sebab kita takut, kata seorang ulama namanya Imam Hasan Basri, dia kata bukan esok, bukan tahun depan, bukan bulan depan, sesaat akan datang tu pun bukan milik kita, dia milik Allah. Bila milik Allah, Allah lebih berkuasa. Bila milik Allah bukan milik kita, Allah lebih tahu, kita tak tahu. Jadi kita doalah macam Nabi ajar, wa balighna Ramadan. Ya Allah, pilih kami kali ini untuk berpeluang sekali lagi jumpa dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita tuan-tuan berpeluang membersihkan diri kita sebagai hamba dengan sifat penghambaan sebenar-benar pada Allah di bulan Ramadan ni. Tapi wa na'udzubillah, kalau Allah Ta'ala tak pilih kita bertemu dengan Ramadan tahun ni, maknanya apa? Maknanya Ramadan tahun lepas adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Tuan-tuan rasa cukup dah Ramadan tahun lepas untuk menghadap Allah ni? Saya peribadi tak cukup. Harap sangat dapat Ramadan kali ni. Dapat Ramadan kali ni, niat sungguh-sungguh. Anggap inilah Ramadan terakhir dalam hidup kita. InsyaAllah manfaat kita. Minta maaf banyak di sekalian. Mudah-mudahan Allah berkati, Allah rahmati. Sebelum saya balik tuan-tuan, ada sikitlah pesanan penaja. Tapi bukan penaja surau, saya sendiri. Saya tuan-tuan nak mohon jasa baik tuan-tuan ni untuk minta sumbangan malam ni. Sebab sekolah kami tuan-tuan nak operasi dah, tapi kantin kami tak siap lagi. Sebelum ni ribut hadirin sekalian, pokok sawit kebun orang sebelah tumbang, landing betul dengan kantin sekolah kami tuan-tuan. Jadi kami runtuh nak buat lain. Jadi tuan-tuan, sebelum ni saya duk cari dana meratalah kuliah-kuliah ni. Alhamdulillah kadang-kadang Allah bagi cukup. Tapi kali ini ni sebab PKP ni, keterbatasan saya cari dana sikit kuliah-kuliah ni. Jadi tak cukup lagi hadirin sekalian. Nak operasi dah sekolah ni. Jadi kami tuan-tuan hadirin sekalian bincang dengan kontraktor tu. Jadi kontraktor tu boleh nak buat bagi siap dulu tempat masak tu dulu je. Sebelum ni kami duk pakai kanopi. Orang kantin masak bawah kanopi, budak makan terabak. Jadi kami kekurangan untuk siapkan tempat tu, masak tu dulu je tuan-tuan. Dia letak tuan-tuan nak bagi siap betul-betul 45,000. Saya dah bayar 10,000 dah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak mau bagi duit pun tak apalah. Tuan-tuan tolong doa bagi Allah susun perjalanan rezeki ni untuk kami manfaatkan baik-baik untuk kerja amal ni hadirin sekalian. Tapi kalau tuan-tuan bagi, saya doakan Allah balas balik. Tapi tak cukup tuan-tuan, lagi 35,000. Sehari dua ni saya carilah. Tapi tengok banyak duit biru tak cukup lagi lah tu. Mudah-mudahan sinilah kot duit besar sikit. Kalau tuan-tuan nak bagi 35,000 terus, padang polo saya tak ada tuan-tuan.
Jadi hadirin sekalian, doalah mudah-mudahan Allah berkati. Saya minta maaf banyak-banyak. Jadi mudah-mudahan Allah balas balik jasa baik tuan-tuan. Hadza wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.